Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini kita akan membincangkan tentang dua bab. Yang pertama bab 9, yang kedua bab 10. Bab 9 menceritakan tentang uh, bab 9 menceritakan tentang tafakkur. Bab fi tafakkur fi azimi makhluqatillah, bertafakkur tentang kebesaran makhluk-makhluk Allah, wa fina'id dunya, dan dunia, hakikat dunia yang sementara, tafakkur tentang hakikat dunia yang sementara, wa ahwalil akhirah, bertafakkur tentang kesusahan-kesusahan yang akan berlaku di akhirat nanti, wasair umuriha dan hakikat-hakikat tentang dunia dan akhirat. Wa taqsirin nafsi, juga kita bertafakkur tentang kelemahan jiwa kita, kelemahan jiwa manusia. Wa tahzibiha wa hamliha ala istiqamah. Juga bertafakkur bahawa macam mana kita nak menyucikan, mendidik jiwa kita serta membawanya ke arah untuk menjadikan diri tersebut dalam istiqamah. Okey. InsyaAllah itu bab yang ke-9. Yang ke-10 pula kita akan membincangkan tentang al-mubadarah ilal khairat. Al-mubadarah ilal khairat ni bersegera ke arah kebaikan. Bab 10 membincangkan tentang arahan untuk kita bersegera melakukan kebaikan, menuju kebaikan dalam apa jua bentuk pun. Wa hasim tawajjih li khairin ala ikbal ala bidalil taraddud. Dan supaya kita menghadapinya dengan bersungguh-sungguh tanpa keraguan. Okey. So bab ke-10 ni menceritakan untuk kita bersegera ke arah kebaikan dan menganjurkan kepada orang yang menuju kebaikan supaya menghadapinya dengan bersungguh-sungguh. Kita melakukan kebaikan tu tak sambil lewa. Kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Okey. So keyword untuk yang pertama tu adalah tafakur. Keyword untuk bab 9 ni adalah tafakur, muhasabah. Keyword untuk bab ke-10 ni ialah ke arah kebaikan. Laju ke arah kebaikan. Okey, mari kita mulakan dengan bab yang ke-9. Dalam bab ke-9, dalam kitab Riyadhus Salihin ni, dia memberikan kita ada beberapa potongan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pertama dari surah Saba, yang kedua daripada surah Al-Imran, yang ketiga daripada surah Al-Ghashiyah, yang keempat dari surah Muhammad. Okey. Yang bermaksud ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama a'izukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah mengajar dan menasihati kamu dengan satu perkara sahaja, iaitu hendaklah kamu bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah semata-mata, sama ada dengan cara berdua, maksudnya dengan orang lain, atau seorang diri. Kemudian hendaklah kamu berfikir sematang-matangnya, iaitu untuk mengetahui salah benarnya ajaranku. Sebenarnya tidak ada pada Muhammad yang menjadi sahabat kamu, kamu sebarang penyakit gila sebagaimana yang dituduh. Ia hanyalah seorang rasul pemberi amalan kepada kamu sebelum kamu ditimpa azab yang berat di akhirat. Dalam ayat ni Allah menerangkan bahawa dekat dalam ayat ni Allah sebut an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Allah sebut supaya kita berfikir sematang-matangnya, supaya
kita berfikir tentang tentang kebenaran ajaran Islam tu lah. Maksudnya kita sebagai orang yang manusia, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah mengutuskan kepada kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang mana ajarannya kita mestilah berfikir ataupun kita mestilah mendalaminya untuk membezakan antara salah dan benar. Maksudnya agama Islam tu agama yang benar. Jadi tugas kita adalah untuk memahami dan mendalami ajaran tersebut untuk kita bezakan dengan yang salah. Itu maksud dia. So apa tu? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk berfikir sematang-matangnya. Dan Allah cakap kat sini sama ada kita berfikir tu, cara kita mencari kebenaran tu sama ada boleh jadi kita mencari kebenaran dengan cara berdua ataupun seorang diri. Berdua ni maksud dia ialah kita bersama-sama dengan orang lain mencari kebenaran. Kalau tak ada orang lain, kita cuba berfikir secara bersendiri. Seorang furada. Furada ni sendirilah. Masna ni dua orang, tapi yang dimaksudkan dengan dua orang ni ialah bersama orang lain. Kemudian ayat yang kedua daripada surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Maksud dia sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengajak hamba-Nya yang berakal, maksudnya semua orang lah yang berakal, supaya menggunakan akalnya untuk memikirkan kejadian alam di sekeliling kita. Sekelilingnya lah. Ada malam lepas malam, siang lepas siang, malam balik. Masa malam ada bulan, ada bintang. Masa siang ada matahari, ada awan, nampak bukit dan sebagainya. Segala bentuk pergerakan alam ni kita kena berfikir. Kenapa? Kerana kepada pergerakan alam tersebut sebenarnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah dan keluasan rahmat Allah. Kan? Kalau kita tengok dulu zaman-zaman 90-an, kita selalu ada video-video berkenaan dengan magic ajaibnya Al-Quran kan, menceritakan apa yang belum sains temui. Kan? Dalam Al-Quran sudah ceritakan perkara-perkara yang bila sains buat kajian, dia tally dengan sains. Di situ sebenarnya kita boleh nampak kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyelaraskan alam ini. Jadi Allah ajak untuk kita berfikir dengan alam yang ada sekeliling kita lah. Ayat yang ketiga ialah afala yanzuru daripada surah Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat? Tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan? Maksudnya orang kafir pun dia tak mampu sebenarnya nak memikirkan macam mana unta tu diciptakan sebab dia jahil. Dia jahil dan dia tak mampu untuk mengupas secara lanjut macam mana unta tu diciptakan tanpa ada campur tangan daripada Tuhan. Jadi Allah bagi masalan seekor unta tu ialah seolah-olahnya Allah nak cakap unta tu pun kamu wahai orang kafir tak mampu nak berfikir macam mana ia tercipta. Mengapakah orang kafir ni tak nak mempercayai, nak berimani dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat situ lagi sekali Allah mengajak bahawa kita maksudnya Allah kita panggil apa? Soalan Allah Subhanahu Wa Taala tu ada banyak dalam Quran ni. Kalau balaghah dia ada soalan untuk menghina, ada soalan untuk
memuji, ada soalan menghina, ada soalan untuk menguji, ada soalan untuk supaya kita berfikir. Tapi kalau dalam ni soalan ni ialah untuk menghina orang kafir, bahawa dengan kejadian unta pun kamu tak boleh nak berfikir betapa indahnya kejadian unta tersebut. Ini kan kamu mengingkari atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So okey. Yang keempat daripada surah Muhammad, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Maka tidakkah mereka telah mengembara di muka bumi serta mereka memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka? Allah telah menghancurkan orang-orang itu, dan orang-orang kafir yang menurut jejak mereka akan beroleh akibat-akibat buruk yang seperti itu. Dalam surah ni, dalam ayat ni Allah mengajak kita untuk memahami bahawa kalau bukankah telah berlaku di mana ada kaum-kaum yang terdahulu telah pun dimusnahkan. Jadi bukankah itu cukup sebagai bukti untuk orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menerima jejak yang sama, akibat yang sama daripada perbuatan mereka. Nak katanya kalau nak Allah hancurkan kamu sebagaimana Allah hancurkan kaum-kaum terdahulu, maka persoalan dia, cuba fikir kalau kita melakukan apa yang kaum terdahulu yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu, maka kalau nak jadi macam tu, maka lakukanlah apa yang mereka lakukan. Nescaya akibat dan jejak-jejak mereka akan samalah Allah berikan kepada kita. Jadi Allah ajak kita fikir secara logik. Secara logik lah. Itu sahaja untuk bab ke-9. Tafakkur. Ada banyak lagi surah-surah lain. Kalau Abul kat situ nak ada, boleh orang lain mencelah-celahkan Bul? Boleh, sila. Okey, silakan. Siapa nak? Tambah sikit, bukan tambah lah, nak cari pasal unta tu kan. Okey Kak, silakan. Kenapa? Ulia baca Iqra' lagi. Sempat mengarah. Ni apa? Pasal unta tu, Ustaz Abu Anas Al-Madani tu dia cerita kenapa Allah cakap pasal unta. Kenapa Allah sebut unta kat situ? Dia kata mereka tidak, apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Sebab kalau Ustaz kata, kalau tengok unta ni Allah cipta dia sangat unik lah. Kalau nak tengok lebih panjang, Ustaz ada kupas sejam lebih video pasal unta ni. Maksudnya sebab orang Arab kan dia ada unta tu macam dia punya dia punya pride kan, macam tu kan. Jadi tapi unta tu dia tak, untuk orang-orang yang tak percaya, yang tak berfikir, dia akan sekadar unta je lah. Tapi kalau orang yang berfikir, unta tu antaranya dia akan tengok macam mana Allah ciptakan unta ni dengan dia punya panca indera yang sangat hebat lah, maksudnya. Ustaz kata. Lepas tu dia punya mulut dia tu kan. Mulut dia tu kalau makan, ni sekadar yang akan ambil sikit lah, maksudnya mulut dia tu kalau makan, dia makan pokok yang berduri tapi mulut dia tak koyak. Allah ciptakan mulut dia tu jarak tu untuk dia mudahkan dia untuk makan benda berduri. Benda tu pun sesimpel tu pun sebenarnya Allah cipta untuk orang berfikir dan nampak kehebatan Allah kat situ. Bukan saja mulut dia tu besar macam tu kan, maksudnya unta tu. Dan dan lagi dia lah sifat pemalu. Unta ni dia sifat pemalu. Dia kalau dia dan di padang pasir tu, kalau tengok Ustaz kata, dia kakak tak pernah tengok lah bulu mata dia, tapi maksudnya Ustaz kata kalau orang Arab dia
Diabla unta dia sepatutnya menilai, melihat even sekecil-kecil mata unta tu pun Allah cipta dia dengan bulu mata yang berlapis-lapis maksudnya. Maksudnya tak nampak lagi kalau Allah kata kat situ kan. Bagaimana unta tu Allah ciptakan begitu hebat. Tapi kalau kamu tak nak berfikir, kamu nampak unta je lah semata-mata. Macam tu. Terima kasih Kak. Terima kasih Kakak. Kalau dalam Okey, kakak cakap pasal unta. Makna ayat ni lah ayat surah Ali Imran tu ayat 191 tu. Maksudnya kat situ maknanya Allah suruh kita melihat, bertafakur dengan ciptaan Allah, alam keliling kita, dan akhirnya apabila orang tu dah melihat ciptaan Allah semua-semua tu dengan penuh orang kata khusyuk lah tengok dan memikir dan mengkagumi bagaimana hebatnya pencipta kepada makhluk-makhluk Allah ini, maka akan keluarlah dari mulut mereka doa kan. Iaitu doa tu lah. Doa ya Allah ya Tuhan kami, tidaklah engkau mencipta semua ini sia-sia dan jauhkanlah kami dari api neraka kan, insya-Allah. Jadi dengan itu menunjukkan di sini maksud ialah bagi kita ialah sebenarnya dengan kita mentadabur ayat-ayat Allah, melihat apa-apa yang ada di sekeliling kita dan memikirkan macam kakak cakap pasal unta, maknanya Al-Quran sendiri mengajar kita untuk memikirkan tadi, maka membuatkan kita ni lebih dekat kepada Allah. Buat kita sedar tujuan hidup kita ni apa. Apa tujuan hidup kita kat dunia ni? Kan? Tujuan hidup kita kat dunia ni ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maknanya bertafakur kepada Allah itu tadi boleh membawa kita berubudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya akal fikiran kita ni, sebab kita ni akal kita sebagai manusia ni boleh bawa pada fikir benda yang buruk dan fikir pada benda yang baik. Kalau kita salah guna akal kita, kita fikir pada benda yang buruk. Contoh dalam kehidupan kita lah kan. Kita boleh je fikir benda yang pelik-pelik, yang buruk. Contohnya kalau kita fikir macam orang muda-muda, contoh pemuda yang tak ada pegangan agama. Dia mungkin fikir satu benda dia nak buat, fikir ikut syahwat kan. Dia fikir dia layan syahwat dia tu, lama-lama dia akan terjerumus ke lembah perzinaan. Dia datang daripada fikiran dia kan. Dia layan fikiran dia. Dan kalau kita contohnya hidup berumah tangga, kalau seorang isteri atau seorang suami tu, dia fikir keburukan pasangan dia. Kan dia fikir buruk je, tak ada fikir yang baik pada pasangan dia tu. Jadi dengan pemikiran dia yang dilayan perkara yang tak baik tu, maksudnya dengan fikiran dia tu boleh bawa kepada perpecahan rumah tangga. Kan? Maknanya kat sini fikiran kita ni adalah satu yang patut kita macam mana nak kata, kita kena manage fikiran kita tu. Kita kena uruskan fikiran kita tu. Kalau kita tak urus dengan baik, fikiran kita tu akan bawa kepada kerosakan hidup kita. Tapi kalau kita mampu menjuruskan akal fikiran kita ke jalan yang diredai oleh Allah, dengan macam Allah tunjukkan kita, dia bertafakur, melihat sesuatu benda tu, terus kita bawa kepada pencipta dia, kepada Allah SWT. Apa-apa yang kita fikir rasa yang kita fikir betul kebaikan lah. Macam mana saya nak upgrade itu kehidupan kita, macam mana kita nak manage time kita supaya dalam kehidupan kita yang sibuk, tapi kita still boleh membaca Quran, ada masa luang untuk kita nak susun masa nak baca Quran, nak solat sunat, contoh benda macam tu lah. Kan dia datang daripada pemikiran kita. Kalau kita tak fikir kat arah tu, maka kita tak buat. Kita kata tak apalah, biar lagi lah. Maknanya sebab hidup kita ni sibuk. Tambah dalam zaman internet ni kan. Ada aja benda yang kita rasa, kita ralik. Sedar habis 2 jam. Quran tak baca lagi. Contoh. Sebab mak pun rasa, kalau mak berjiwa muda, mak rasa, mak pun mungkin berhadapan dengan ujian sebegini. Tapi maksudnya daripada tajuk 9 yang kita baca ni tadi, maka Allah memang bimbing kita bahawa kita kena bertafakur dalam hidup kita. InsyaAllah. Wallahualam. Terima kasih. Maksudnya betul lah. Maksudnya kita bertafakur ni penting sebenarnya. Sebab tu kalau sebenarnya bertafakur orang Islam ni, kita memang kita secara wajibnya kita akan indirectly kita akan bertafakur 5 kali sehari. Kecuali kalau waktu solat tu kita fikir pasal benda lain lah, tafakur pasal benda lain tu kira itu memang tak apa kata orang, tak meet the purpose lah.
Tapi sepatutnya 5 kali sehari tu kita bertafakur tentang perkara yang berkaitan dengan kita, hakikat diri, hakikat keduniaan dan hakikat akhirat lah. Sebab dalam kita punya solat tu pun kita kena khusyuk. Khusyuk sendiri tu, khusyuk tu dia takkan jadi kalau kita tak ada at-tafakur tu, kalau tak ada dalam diri masa tu, khusyuk tu pun tak sampai. Jadi tafakur ni is actually something yang bukan optional lah. Dia sebenarnya kita perlukan kepada tafakur ni. Kalau orang barat pun diorang akan peruntukkan certain masa sebab diorang diorang kaji dan diorang dapati bahawa memang manusia ni dia perlukan diorang panggil apa, meditation session. Kalau setiap pagi tu biasanya dia akan buat dia akan suggest dalam dia punya research tu untuk duduk selama setengah jam tak buat apa-apa, lepas tu bernafas dengan pernafasan yang betul dan sebagainya lah. Diorang pun ada juga keluarkan research untuk tafakur diorang, tapi kita sebagai orang Islam kita tahu objektif kita bertafakur ni ialah untuk memahami hakikat diri, untuk kita panggil alignment lah, untuk melaraskan balik akal fikiran kita supaya lebih harmoni dan meet apa yang Al-Quran dan Sunnah nak, insya-Allah. Bur nak kongsi tapi tak jumpa pula dia punya matan. Dalam ada satu kisah ni, ada banyak kisah yang berkenaan dengan tafakur ni. Yang Bur ingat antaranya bila kita bertafakur, kadang-kadang kita akan ada self awareness tau. Self awareness ni kita akan rasa macam kesedaran yang lebih tinggi daripada orang lain lah. So kalau kita bertafakur tu, kita akan rasa kita punya amalan tu masih lagi kurang. Jadi bila kita bertafakur, biasanya outcome dia kita akan lebih, kadang-kadang tu kita akan fikir jauh sikit. Kita akan berfikir secara, kita akan fikir lebih lah. Dan bila kita berfikir lebih dan kita akan jadi, kadang-kadang orang nampak kita ni macam macam ada benda tak kena, tapi sebenarnya kita rasa benda tu benda yang kita perlu buat. Sebab apa? Sebab kita bertafakur, kita rasa kita banyak kekurangan, lepas tu kita akan bawa kepada tindakan lah. Antaranya ada satu kisah ni, Saidina Umar, masa dia arah untuk unta dia bergerak ataupun berdiri, unta dia tu tak nak bangun. Sampailah dia rasa, dia berfikir sejenak, sampai ke tahap yang dia rasa dia ada buat something dosa ataupun dia ada buat something yang macam tak betul yang menyebabkan unta tu tak bangun. Jadi apa yang dia buat, outcome dia ialah dia solat 2 rakaat. Sampai ke tahap tu dia berfikir. Itulah, itu antara perkongsian lah. Kita menuju ke bab 10. Bab ke-10 ni bab menerangkan tentang perlumbaan ke arah kebaikan, bersegera ke arah kebaikan. Qala ta'ala fastabiqul khairat. Ayat Al-Quran fastabiqul khairat, Al-Baqarah 148. Maksud daripada ayat yang panjang tu, dan bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu berlomba-lombalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ayat Quran ni mengajak kita untuk mengerjakan kebaikan di mana sahaja kita berada. Kemudian ayat seterusnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amalan-amalan yang baik
untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang luasnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Okay. Kemudian dalam Riyadhus Salihin dia menyebut tentang sebuah hadis yang ertinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan yang soleh kerana akan terjadi satu ketika nanti fitnah ataupun bencana yang akan melanda umatnya yang menyerupai malam yang gelap gelita. Maksudnya keadaan pada zaman tu seolah-olahnya dah gelap gelita, dah tak penuh dengan kesamaran. Ya Allah. Sorry. Ada gelas nak jatuh. Okay. Pada zaman tu akan menyerupai malam yang gelap gelita di mana ada seseorang, kita akan jumpa pada zaman tu manusia yang pada waktu pagi dia nampak beriman. Tetapi pada malamnya dia jadi kafir. Pada waktu paginya dia beriman, pada malam harinya dia jadi kafir. Ataupun pada waktu malamnya dia beriman, pada waktu pagi pula dia jadi kafir. Ia menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Maksudnya dalam hadis ni Nabi ajak kita untuk bersegera melakukan amalan yang soleh, yang baik, kerana nanti akan terjadinya satu fitnah yang mana zaman tu zaman orang tunggang terbalik dah. Dia nampak baik tapi sebenarnya dia tak baik. Nampak baik pada waktu siang tapi rupa-rupanya malam dia buat benda yang jahat dan sebagainya lah. Kemudian ada satu lagi hadis yang disebut dalam Riyadhus Salihin juga. Dia berkenaan dengan sebuah hadis yang dari Abu Sirwa'ah. Dia meriwayatkan bahawa iaitu Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu anhu katanya, saya bersolat di belakang Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam di Madinah, iaitu solat asar. Kemudian setelah baginda memberi salam, baginda lalu berdiri, kemudian bergegas, terus melangkahi leher-leher orang yang ramai untuk menuju ke salah satu bilik isterinya. Nabi punya rumah dia dekat dengan masjid. Jadi kalau Nabi bergegas tu dia terus pergi ke rumah dia lah yang berdekatan dengan masjid, yang sebelah masjid tu. Jadi dalam hari ini disebut terus melangkahi leher-leher orang yang banyak untuk menuju ke salah satu bilik isterinya. Maksudnya dia terus pergi masuk ke dalam rumah dan terus bergegas masuk ke dalam bilik isterinya. Orang-orang yang banyak yang takut kerana melihat bergegasnya baginda itu. Selanjutnya Nabi SAW keluar lagi menemui sahabat-sahabat itu lalu mengetahui bahawa mereka itu benar-benar hairan. Kenapa baginda Rasul SAW bergegas-gegas tadi? Lalu baginda SAW bersabda, aku teringat akan sepotong emas yang ada di tempatku. Dalam riwayat lain rasanya di bawah bantal. Maka aku tidak senang akan perkara tersebut kalau perkara tersebut mengganggu fikiranku untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu aku bergegas lalu aku pergi ke maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke arah emas yang baginda simpan lalu menyuruh untuk emas ini dibahagi-bahagikan kepada dibahagi-bahagikan tu tak pasti macam mana, disedekahkan, rasanya dalam riwayat lain disedekahkan. Ni dalam disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari yang lain demikian, saya meninggalkan rumah sebab tak ada yang saya sedekah. Artinya betulnya masa itu. Maksudnya Nabi dia masa dia solat tu dia tak senang, dia tak senang sebab dia terfikir akan harta dia di rumah. Jadi apa yang dia buat lepas solat asar, dia bergegas terus pergi ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, ambil harta tu, maka dia suruh kepada isterinya untuk dibahagi-bahagikan. Dibahagi-bahagikan macam mana tu, Bur tak tahu. Rasanya disedekahkan. Rasanya pernah ada baca dalam riwayat lain lah silap. Jadi nak katanya kat sini Nabi SAW bila dia
bila dia berfikir tentang sesuatu perkara yang mana perkara tersebut adalah kebaikan. Kebaikan di sini ialah membuang dunia daripada akhirat. Maksudnya kita cepat-cepat buang apa yang mengganggu khusyuk kita. Solat kita masalan, kita rasa ada benda yang mengganggu, contohnya phone dan sebagainya. Kita janganlah biar phone tu terbuka, ada notification masuk dan sebagainya dan nak solat ni kan. Tutuplah cepat-cepat. Itulah maksud dia. Jadi bersegera ni banyaklah. Bersegera ke arah kebaikan ni banyak. Ada benda yang kita bersegera ke arah kebaikan tu, maksudnya kita bersegera mengambil kebaikan tersebut. Ada cara untuk kita bersegera ke arah kebaikan tu ialah dengan cara kita bersegera membuang segala harm. Kita buang kemudaratan, itu pun salah satu segera ke arah kebaikan. Ada juga kita bersegera ke arah memberi kebaikan kepada orang lain, maksudnya kita mengajak orang ke arah kebaikan. Ada juga bersegera ke arah kebaikan dalam erti kata maksud kita bersegera melakukan amalan-amalan yang kita panggil amalan-amalan ibadat yang khusus lah maksudnya. Dan amalan kebaikan ni kita boleh bahagikan kepada banyak lah. Kebaikan akhirat, kebaikan dunia. Kebaikan akhirat bila bertembungnya kebaikan akhirat contoh kebaikan akhirat contohnya seperti solat, seperti solat di awal waktu, solat berjemaah, apa lagi, membaca Quran ataupun solat sunat, solat duha dan sebagainya dengan itu kebaikan akhirat. Kita panggil apa tadi, kalau bahasa Arab dia ada dua, iktidaan dengan dianatan. Iktidaan ni hal-hal yang keduniaan, dianatan ni hal-hal yang keakhiratan. Macam tu lebih kurang. Jadi bila bertembungnya antara dua kebaikan ni, kita kena dahulukan kebaikan yang akhirat tu lah. Sebab wasari'u ila maghfiratin min rabbikum tu sebenarnya hakikat sebenar kebaikan tu hanya adalah pada agama. Sebab ada orang yang dia menggunakan ayat yang sama, tapi dia dalam bab yang lain. Dia menggunakan ayat wasari'u ila fastabiqul khairat dan sebagainya ke arah macam fastabiqul khairat. Jadi kita kena bersegera buat apa? Buat sales, ataupun bersegera untuk kita panggil apa? Untuk buat benda-benda yang bagi dia kebaikan lah. Kebaikan contohnya benda tu betul kebaikan macam contoh dalam hal-hal keduniaan. Tapi bila bertembungnya kebaikan keduniaan ni dengan ukhrawi, dianatan, maka kita kena dahulukan. Contohnya kita bekerja, yes, kita bekerja tu satu benda yang baik. Kita bekerja untuk mencari rezeki, kita bekerja untuk kerana Allah, kita bekerja untuk bagi nafkah kepada isteri dan sebagainya. Tapi bila dengar je azan, kita kena bersegera untuk menyahut azan dan terus start enjin motor pergi ke surau, contohnya lah. So kita kena tinggal sekejap kita punya kebaikan yang kecil ni untuk kita mencapai kebaikan yang besar. Wallahu alam. Jap, ada lagi satu hadis rasanya ni. Pasal tamar kan? Jap, tak sempat nak. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala baru baca satu hadis ni. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin ara'aita in kutiltu fa aina ana? Qala fil jannah fa alqa tamaratin kun fi yadihi summa qatala hatta kutil. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki. Lelaki tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu ketika itu adalah di dalam peperangan Uhud. Kalau kita tahu peperangan Uhud ni peperangan paling sengit dan paling fight lah. Dalam peperangan tersebut, lelaki tersebut bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau saya mati ni, saya akan pergi ke mana? Rasulullah kata, kalau awak mati dalam peperangan ni, awak akan pergi masuk ke syurga. Tanpa berlengah,
masa tu dia ada pemuda ni, lelaki ni memegang sebiji kurma. Sebiji kurma ke separuh, rasanya separuh kot. Separuh kurma. Kemudian lalu terus buang kurma tu sebab nak cepat masuk syurga ni. Lalu dia terus buang kurma tu, terus masuk balik dalam medan perang, berperang sampailah dia terbunuh syahid. Nampak tak dia punya segera dia tu sampai tak sempat nak makan kurma tu. Kurma tu kecil je pun, kau nak makan tak sampai 1 minit pun. Kan, kecil je. Lepas tu boleh lah terus pergi masuk perang. Tapi disebabkan nak kata level of mubadarah tu, level of dia urgency dia tu, tergesa-gesa untuk ke arah kebaikan tu sampai level tu. Dia tak nak, dia macam seolah kita nak pergi kerja kan. Wife kita cakap, isteri kita, abang minum air dulu bang. Bang minum air dulu bang. Seolah kita, tak apa ni, bos panggil ni, nanti. Sebab tak sabar nak pergi kerja. So macam tu lah. So nanti lepas ni mungkin kalau kita nak pergi masjid kan, pergi masjid nampak isteri baru hidang air sikit, jap, nanti abang minum lepas ni. Abang nak on time dengan belakang imam ni. Saudaranya macam tu lah. Mubadarah ilal khairat. Bersegera ke arah kebaikan. InsyaAllah. Itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan puan-puan ada tambahan, saya alu-alukan. Sama-sama kita berkongsi pada malam ni. Syafiq, comel pula. Syafiq senyum. Sebab isteri hidang air je. Apa? Nasib baik isteri hidang air. Nak Kalau makan isteri ayam golek ikan lah. patin, kalau isteri hidang ikan patin memang susah sikit lah. Ikan patin sambal hitam pula, Allah. Tiba-tiba keluar hadis ni kan, Iza hadaral asyak, Fakudimal asyak. Kalau dihidangkan makan malam, maka makanlah malam tu dulu, lepas tu barulah pergi solat isyak macam tu kan. Tapi itulah sedikit tentang bab nombor 10 ni lah, bersegera ke arah kebaikan. Banyak lagi contoh kalau kita nak ambil. Contoh macam siapa boleh create link Zoom meeting untuk usrah malam ni. Tak sampai 1 minit ngah dah paste dah link Zoom dia. Itu pun antara salah satu contoh mubadarah ilal khairat lah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bur hanya sempat buat 3 hadis lah daripada bab 10 ni. Sana mak? 3 hadis? Tak, dia ada banyak lagi hadis tapi Bur berhenti sampai hadis yang ketiga je. Bab 11. Bab 10, sorry. Bab 10. Ada banyak lagi hadis kan? Ada 1, 2, 3. 3 je kan? Ada 3 je kan? Banyak lagi. Banyak Dalam lagi? buku mak ni ada sampai 3, Oh ya ke? 4, 5, 6, 7, 8. Oh, okey. Sekejap Tak apalah, sementara tu kalau siapa nak tambah silakan, insyaAllah. lah. Sorry sebab Bul baca mukhtasar. Sorry. Oh alah, banyak 8. Mak ada dengar ceramah ustaz lah di dalam YouTube tu sekejap tadi, ustaz dari Indonesia tu cakap pasal hadis yang mula-mula tu, hadis yang pasal fitnah tu. Pasal fitnah yang mak nak kongsi kat sini. Dia kata yang dari Abu Hurairah tadi kan, yang kata bersegera kalian dalam mengerjakan amal saleh sebelum datang fitnah kan. Jadi maksud dia kata ada ulama menafsirkan yang dimaksudkan dengan fitnah di malam yang gelap tu, dia kata ialah syubhat. Terutamanya di zaman mutaakhir ni lah. Syubhat yang timbul di zaman mutaakhir yang sangat kuat sekali. Abu Al-Hasan Al-Basri memberi perumpamaan yang di waktu pagi dia beriman, lepas tu bila petang hari dia jadi kafir tu kan. Waktu petang dia beriman, pagi hari jadi kafir tu, Hasan Al-Basri memberi perumpamaan, yakni di waktu pagi dia masih mengharamkan darah seorang muslim, tapi di waktu petang dia sudah menghalalkan darah seorang muslim. Jadi dia terkena orang macam ni, dia kena syubhah kaum Khawarij.
syubhah. Jadi dia kaitkan dengan akhir zaman ni, dia kata, ustaz tu kata macam banyak pemikiran-pemikiran yang seumpama ini yang masuk kepada pemikiran umat Islam. Umat Islam ni duduk dalam suasana bergaul dengan orang macam-macam ideologi. Jadi ideologi khawarij, ideologi liberalisme masuk dalam kepala mereka. Jadi kadang-kadang tanpa disedari boleh menggugat akidah. Boleh menggugat akidah orang Islam. Jadi maksudnya itu juga dikira fitnah. Kan, maknanya perkara-perkara yang syubhah ni yang boleh menyebabkan akidah seseorang tu berubah, bergoyang daripada pagi dia mungkin seorang yang beriman, tapi bila dia dah masuk ideologi ni dia jadi pelik dia punya pegangan hidup dia dan akidah dia, maka dia telah berubah menjadi kepada orang yang iman dia boleh dipertikaikan lah kan. Jadi maksudnya sangat bahaya lah, maknanya fitnah akhir zaman. Dan mungkin kita sekarang berada dalam suasana macam ni, wallahu alam lah kan. Jadi sebab itulah maksudnya kita kena sangat-sangat berpegang kepada agama kita. Kita kena bersungguh-sungguh berpegang kepada agama Islam dan jangan kita macam lemah semangat atau rasa jadi seorang yang macam orang kata lembik dalam agama. Kita cepat berubah kita punya prinsip hidup kita. Kita tak ada pegangan hidup. Itu bahaya. Sebab zaman sekarang siapa yang tak ada pegangan hidup, dia akan seperti lalang. Dia akan ke hulu, ke hilir, ke kanan, ikut-ikut. Sebab orang macam-macam keluar dalam media sosial tu. Kadang kita tengok ada orang yang jual agama kan, jual nak dapatkan dikenali ramai guna tunggang agama tu kan. Jadi kita tak kenal kadang betul-betul ke orang ni ulama ke orang ni bukan ke. Kadang-kadang kita tengok orang yang tak berapa pandai tentang agama cakap hebat daripada orang yang pandai agama kan. Jadi dengan secara tak langsung bagi orang yang tak ada ilmu dia akan senang terpengaruh. Jadi ini juga dikira sebagai fitnah. Dan fitnah ni sangat bahaya dan ada ustaz kata juga ialah Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada sahabat, dia tanya, siapakah di antara kalian yang tahu hadis tentang fitnah? Sahabat berkata, semua kita tahu hai Umar hadis tentang fitnah. Tapi Umar kata barangkali maksud kalian fitnah seseorang pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya. Betul sahabat jawab, betul ya Umar. Maksudnya Umar tanya, ada tak tahu tentang sahabat kata, kita semua tahu hadis tentang fitnah. Jadi bila Umar kata macam tu, sahabat kata betul. Tapi Umar kata fitnah seperti itu yang maksudnya fitnah pada diri, pada harta, pada keluarga boleh digugurkan dengan puasa, boleh digugurkan dengan solat, dengan zakat, dengan haji. Tetapi yang saya maksudkan ialah fitnah yang bergelombang seperti gelombang laut silih berganti. Jadi dia datang dan pergi. Jadi Umar maksud tu fitnah yang sebegitu. Jadi kata ustaz tu macam kita tengok akhir zaman ni memang fitnah tu macam tu. Dia datang seperti ombak yang bergelombang. Datang tak ada habis lagi, datang lagi yang lain. Datang lagi yang lain kan. Jadi kalau kita ni tak berpegang teguh pada agama, kita memang tak sempat nak bangkit. Kita belum apa-apa lagi, fitnah satu lagi datang melanda. Fitnah lagi datang melanda. Jadi sebab tu dia kata maksudnya kita kena betul-betul bersedia dengan ilmu yang kuat, kesungguhan yang jitu dan jiwa kita, iman yang mantap kan, supaya kita tidak dibawa oleh gelombang fitnah tadi. Sebab nanti akhirnya kita juga yang rugi. Itulah yang mak dengar tadi. Tapi kalau tengok apa ni kehidupan sekarang rasa memang macam tu lah. Allah alam. Tadi mak ada sebut pasal pengurusan emosi mak awal-awal tadi dalam bab ke-9. Bukan menguruskan pemikiran. Sebab tafakur ni guna Menguruskan fikir. pemikiran. Maksudnya kita bertafakur, kita Betul-betul. Just nak kongsi lah apa tu. Hari tu Guru ada baca pasal emotional intelligence. Dalam tu dia cerita pasal macam mana kita nak jadikan kita punya emosi ni kira perfect lah. Dia kena ada 5 benda. Boleh ke kongsi benda-benda macam dia, tapi macam tu terbabas lagi ni. Boleh meningkatkan iman tak? Dia sort of untuk mental healthness lah. Apa tu? Dia panggil emotional intelligence, dia ada 5. Yang pertama kita kena kuasai ialah self awareness.
Yang kedua, kita kena kuasai empathy. Yang ketiga, kita kena ada motivation. Yang keempat, kita kena ada self regulation. Yang kelima, kita kena ada social skill. So kelima-lima ni dia kena ada daily dalam daily routine kita. Itu sahaja untuk ni lah, just nak share lah. Tambah sikit boleh? Boleh Long. Sila. Terima kasih pada Bur dan adik-adik semua yang menyemarakkan perbincangan kita pada malam ni. Jadi kedua-dua tajuk pada malam ni adalah tajuk yang tak kurang penting daripada apa kita bincang sebelum ni. Tapi kalau kita tengok flow tajuk ni, dia lebih kepada mula membawa kita kepada satu daripada amalan hati sebelum ni, sabar, syukur dan sebagainya, kepada satu amalan yang berbentuk zahir. Maknanya from inside out. Itulah maksudnya daripada dalam kita nak terjemahkan dalam tindakan luaran kita. Dan dia bermula dengan aktiviti yang mana aktiviti itu adalah sebenarnya merupakan satu ibadah. Tafakur adalah satu ibadah yang kita kata yang berbentuk yang menjadi taklifan ataupun menjadi tanggungjawab akal untuk beribadah dengan cara bertafakur. Kalau kita kata jiwa ada ibadah dia, tubuh badan ada ibadah dia, akal ada ibadah dia. Jadi ibadah bagi akal adalah tafakur. Yang mana tafakur ni adalah bukan satu tafakur yang sama macam kita panggil meditation yang dilakukan oleh orang kafir, macam yoga dan sebagainya. Kerana itu lebih kepada bagaimana dia nak mengosongkan jiwa. Tapi tafakur orang Islam ni, dia mengisi jiwa. Dan arti kata lain, dia berfikir daripada satu perkara yang membawa kepada satu perkara lain. Jadi kalau kita tengok dalam ayat tadi sendiri pun, bagaimana yang setelah aktiviti tafakur kepada kejadian Allah SWT itu berlaku di waktu siang, di waktu malam, maka yang lahir daripada mulut dia adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Jadi output daripada fikir tu adalah yang membezakan di antara fikir tersebut merupakan ibadah ataupun fikir yang semata-mata fikir, semata-mata otak bergerak tetapi tidak membawa kepada output yang dikehendaki oleh Allah SWT. Iaitu yang pertama adalah iktiraf bahawa di sana ada kebijaksanaan Allah SWT, dan kedua membawa kepada rasa ketakutan, kehambaan, yang akhirnya membawa kepada satu doa supaya kita dijauhkan daripada kemurkaan Allah SWT, dan tanda kemurkaan itu adalah neraka. Jadi itulah kita kata dua output yang kita boleh simpulkan daripada aktiviti tafakur ini adalah bagaimana kita boleh mentahkikkan ataupun merealisasikan sifat ubudiyah kita dan dapat mengukuhkan lagi keyakinan ataupun kita kata sifat rububiyah Tuhan. Maksudnya kehambaan kita dan ketuhanan Allah SWT. Itu output daripada tafakur itu sendiri. Dan dengan kalau kita tengok dengan aktiviti berfikir ni, yang sebagaimana disusun oleh Imam Nawawi, dia membawa kepada mubadarah al-a'mal, mubadarah ilal khair. Bukan semata-mata fikir, takut, kemudian sambung tidur. Jadi ini adalah kita panggil rentetan daripada aktiviti berfikir tadi akan membawa kepada satu mubadarah, semangat untuk berlumba-lumba dalam ataupun bersegera dalam melakukan kebaikan. Dan kalau kita tengok dalam kebaikan, mak orang cerita sebut tentang bila sebut tentang bersegera dalam melakukan kebaikan ni, banyak lafaz-lafaz dalam hadis lain juga. Kalau kita tengok dalam satu hadis yang lain, disebut tentang bersegera dalam kebaikan ni, daripada hadis Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal sab'ah.
Dalam hadis yang lain. Bersegeralah kamu untuk melakukan amal soleh sebelum datang 7 perkara. Ataupun sebelum berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan lain dalam 7 keadaan. Yang pertama, hal tantaziruna illa faqran munsia. Adakah kamu nak tunggu kamu ini menjadi fakir yang menyebabkan kamu lupa kepada akhirat ataupun lupa kepada Tuhan. Au ghinan mutiya, kekayaan yang menyebabkan kamu melampaui batas. Au maradan mufsida, sehingga kamu nak tunggu daripada menangguh-nangguh nak melakukan kebaikan ni sampai kamu ditimpa kesakitan ataupun penyakit yang merosakkan tubuh badan kamu. Au haraman mufannida, ataupun kamu sampai pada usia tua yang menyebabkan kamu tak larat lagi untuk melakukan kebaikan. Atau au mautan mujhiza, ataupun kematian yang memang pasti akan datang. Awid dajjal fasyarru ghaibi yantazar, ataupun kamu nak tunggu kedatangan dajjal, yang mana dengan kedatangan dajjal ini kejahatan dia akan melata. Dan juga awisa'ah, kamu nak tunggu hari kiamat sampai fasa'atu adha wa amar. Dan semuanya keadaan kiamat itu sangat dahsyat keadaannya. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ini didetailkan lagi tentang jangan menangguh-nangguhkan amal. Kerana apa? Kerana ketujuh perkara ini pasti akan berlaku pada hidup kita. Kalau kita kaya sekarang, mungkin kita tak tahu akan datang. Allah tarik nikmat tersebut, na'udzubillah min zalik, maka kita tak ada kesempatan dah untuk melakukan amalan. Sebab itulah kalau kita sebut tentang badiru bil a'mal ni, sebenarnya besarnya dia merupakan satu jawapan kepada bagaimana untuk lepas daripada fitnah dajjal. Sebab kalau kita tengok sekarang ni semua orang takut dajjal ni. Bila sebut isu COVID, isu vaksin, ramai jadi pakar dajjal. Masing-masing takut dajjal ni. Takut dajjal kan. Disebabkan takutkan dajjal ni sampai memfitnah sesama muslim. Disebabkan takut dajjal ni dia mendajalkan orang lain. Akhirnya orang yang takutkan dajjal ni dia perangai dia sendiri pun macam dajjal. Kalau kita tengok orang yang takutkan dajjal ni, dia punya perangai pun lebih kurang dajjal. Jadi sebab itulah kita kata para ulama ni bila disebut tentang fitnah dajjal, dia tak bawa kepada perbahasan yang dibawa oleh geng-geng ataupun kita panggil orang yang anti vaksin dan sebagainya. Kerana apa? Ulama ni dia bawa kepada satu perbahasan yang melahirkan amal. Jadi fitnah tu pasti berlaku. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa kiamat pasti berlaku. Jadi fitnah tu pasti berlaku. Kalau kita tak ambil vaksin pun dajjal akan datang juga. Jadi kalau orang yang kata tak nak ambil vaksin, takut jadi tentera dajjal dan sebagainya, sebenarnya dia lupa bahawa orang yang menjadi tentera dajjal adalah orang yang jahil tentang dajjal. Macam mak cakap lah, dia tak kenal agama, dia tak tahu tentang akidah diri dia, orang itu yang akan jadi tentera dajjal, bukan orang yang ambil vaksin. Maksudnya dia bukan semudah kita tak ambil orang kata apa? Kita terikut-ikut dengan satu perancangan dunia ataupun perancangan Yahudi, disebabkan oleh kita panggil apa, kita bagaimana yang dituduh oleh mereka lah. Maknanya mereka ni, kita satu dunia telah dirancanakan untuk mengikut satu program, akhirnya kita akan mengikut dajjal. Itu semudah tu dia punya kesimpulan. Sedangkan kita kata fasa kedatangan dajjal itu adalah satu fasa yang pasti sebelum datangnya hari akhirat, hari kiamat. Jadi adakah yang perlu difikirkan adalah bagaimana untuk kita bersedia menghadapi fitnah tersebut. Dan persediaan tersebut adalah dengan ilmu. Persediaan tersebut adalah dengan kenal siapa dajjal, barulah kita mampu untuk menolak ataupun kita kata menangkis fitnah dajjal tersebut. Dan mana yang ilmu yang paling penting adalah bagaimana ilmu yang boleh menyebabkan kita boleh membezakan di antara kufur Islam dan kufur. Sebab apa? Sebab dalam hadis kata tadi, di akhir zaman ni ramai orang yang paginya Islam, petangnya kafir, paginya kafir, paginya kafir, petangnya Islam. Disebabkan oleh ketiadaan ilmu ni. Dia tak sedar bahawa akidah dia terbatal pada waktu petang. Kemudian mungkin dia mengucap syahadah balik, kemudian dibuat lagi perkara yang membatalkan syahadah disebabkan dia tidak ada ilmu tentang perkara tersebut. Maka orang-orang yang macam inilah yang kita kata yang akan menjadi tentera dajjal.
Orang yang macam ni lah yang akan tertipu dengan Dajjal. Yang akan mengangkat Dajjal menjadi Tuhan. Sebab apa? Sebab dia tidak tahu hakikat Islam, iman, dia tidak tahu hakikat kekufuran itu sendiri. Jadi kalau kita tengok pada kedua-dua tajuk tadi, dia sangat berkait rapat. Dia maksudnya kita kena di antara yang benda yang kita perlu lakukan adalah dengan kita panggil sentiasa kita panggil melakukan aktiviti tafakur ni. Jadi aktiviti tafakur ni dalam Islam bukan semata-mata kita duduk seorang-seorang senyap-senyap ataupun beruzlah semata-mata. Tetapi aktiviti tafakur ini di antaranya adalah dengan mendengar, kita panggil pengajian seperti inilah. Peringatan seperti ini, kerana peringatan inilah yang akan mencetuskan tafakur yang membawa kepada output yang dikendaki oleh Allah SWT tadi. Iaitu bagaimana kita dapat melahirkan rasa kehambaan dan dapat meyakini ataupun meningkatkan lagi ketakutan kita ataupun keagungan Allah SWT dalam jiwa kita. Jadi itulah di antara kita panggil apa macam lebih pada kesimpulan lah, combine dua perkara ni dengan tajuk-tajuk yang pernah kita lalu sebelum ni. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada Long. Wallahu alam. Okay, jazakallah Long, insyaAllah. Jadi kalau ada apa-apa nak soal, ada nak bertanya ke, silakan. Nak tambah, nak tanya. Tajuk kita bincangkan. Ataupun luar tajuk pun tak apa. InsyaAllah. Tanya apa? Tak ada. Faham lah ke lah tu. Faris tanya. Kuat sikit habis. Hadis yang tu tadi yang Nabi khawatir ada sepotong emas tu kan? Kat rumah Nabi. Dengar ke? Dengar Dengar. Dengar suara Faris. Okay. Maksudnya sini maksudnya kalau pada kisah Nabi ni, maksudnya emas ni yang disimpan tanpa kata kalau tak ada pun tak apa ke kita memang dilarang untuk, sebab ni ada jadi polemik sikit kan, ada jadi isu lah kan, ada golongan yang menimbulkan isu kata kita larang untuk mengumpul harta kekayaan. Jadi ada jugalah yang buat keluar dalil-dalil yang ni lah. Tapi bukan dalil ni yang orang keluarkan hari tu. Cumanya kebetulan bila tengok ni jadi teringat yang masa tu. Jadi boleh tak kalau bur ke ataupun long tolong ni ke, maksudnya emas yang simpan ni maksudnya tujuan dia untuk, maknanya bukan untuk kekayaan lah kan, maksudnya untuk yang diagihkan ini, maksudnya Nabi decide untuk agihkan tu sebab dia bukan jadi keperluan untuk Nabi lah maksudnya kan. Tak ada masalah tu untuk kita simpan kan. Kalau ni kan orang simpan emas kan untuk persaraan, contoh untuk education anak masa depan kan. Jadi itulah. Kau soalan dia pening sikit kot. Faham insyaAllah. Hadis ni tak ada kaitan kot dengan yang pasal kekayaan yang tak boleh tu kot. Yang hadis ni dia cerita pasal emas tu dia mengganggu fikiran Nabi ketika Nabi mengerjakan ibadat. Lepas tu Nabi sebut fakarih tu ayyah bisani.
Nabi tak suka, Nabi benci benda tu membelenggu dia punya fikiran. Dia sama juga dengan, kita boleh samakan dengan kisah Saidina Umar kalau tak silap. Dia tak pernah lewat solat kecuali dia ada satu masa tu dia lewat solat asar ke rasanya solat asar. Sebab dia sibuk dengan sebuah kebun. Disebabkan dengan kebun tu dia lewat solat asar. Lepas tu habis dia solat asar, dia suruh orang untuk jual je terus kebun dia. Dia jual ke dia sedekah, wallahualam. Tapi point dia ialah dia keluarkan benda yang kacau ibadat dia tu. Kata macam ni lah, kata gini lah, kita tanam pokok durian. Lepas tu kita habis tanam pokok durian tu kita pergi solat asar sekejap. Masa tengah solat asar tu duk fikir pasal pokok durian tu nanti nak siram berapa kali sehari. Habis solat asar tu kita rasa geram sebab tak khusyuk pasal fikir pasal durian yang kita tanam tu. Kita balik rumah, cangkul balik pokok durian tu, kita buang, tak buang kita bagi jiran. Gitulah cerita dia. Nak simpan emas tu tak salah. Cuma dalam hadis ni dia tak ceritalah pasal salahnya simpan emas. Dia cuma cerita pada waktu dan spesifik ketikanya Nabi tak senang dengan emas yang ada bawah bantal dia tu. Boleh nak simpan. Tapi nak katanya Nabi kat sini sangat-sangat menjaga dia punya kita panggil fokus. Sangat jaga dia. Nabi ni memang seorang yang sangat-sangat fokus dalam amal ibadat dia. Sampai ke tahap kalau ada benda yang mengganggu fokus dia waktu beribadah, dia akan buang benda tu, dia akan remove benda tu daripada dia punya humum lah, daripada dia punya fokus. Itu Nabi. Sebaik-baiknya kita boleh tiru. Kalau tak mampu nak tiru, kita buat yang sebaik mungkin lah yang kita boleh buat. Sebab kalau ikutkan, Bul dah kena tinggal dah rumah ni. Banyak benda yang membuat kita tak khusyuk ni. Kena jual kereta, kena jual motor, kena jual banyak benda. Wallahualam. Betul lah. Apa yang Bo cakap tu, macam kadang kita pun gitu juga kan. Macam terfikir tengah solat ni. Terfikir. Tapi bagi orang, maksudnya dia yang tu level awliya Allah lah. Level orang warak yang kita kata mungkin level kita lah. Kita level awam ni. Jangan kalau buat macam tu, kita kata tinggal selas pinggang lah. Mana sebab setiap kali solat tu ingat benda tu, patut solat kan ingat benda lain lah. Semua kena jual lah. Semua kena bagi sebab kita sepanjang masa ingat benda lain. Kalau Nabi dan para sahabat ni mungkin daripada kita panggil seumur hidup solat tu, mungkin satu solat tu jangan terfikir. Jadi disebabkan oleh sifat warak tersebut, nak menunjukkan betapa dia tak nak ada suatu benda yang menghijab dia dengan Allah SWT. Sebab tu dia lepaskan benda tu kepada fisabilillah lah, untuk dibahagikan kepada jalan Allah SWT. Tapi kalau macam bagi kita ni, kalau dari segi fiqhnya adalah selagi mana kita simpan emas sebagai contohnya, dan tak sampai ataupun kita panggil sama ada tak sampai haul dan nisab dia, ataupun dah sampai haul dan nisab, kita dah keluarkan sebahagian daripadanya untuk kita panggil zakat. Maknanya dari segi zahirnya kita dah lepas dah jana borak, betul? Maknanya kita dah selesaikan hak dia, maka ketika itu kita tak berdosa dah. Tetapi dari segi kita panggil ilmu tasawuf, mungkin kita katakan apa saja yang menghalang kita daripada Allah SWT, hatta kita kata dalam Al-Quran kata inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sungguhnya kita panggil isteri dan anak-anak kamu ni musuh pada kamu. Mana adakah musuh tu sepanjang masa musuh kan? Balik rumah bergaduh sebab apa ni musuh ni. Tapi sebenarnya musuh tu apabila dia bertembung dengan kita panggil ibadah pada Allah SWT. Jadi kalau selagi tak bertembung, maka selagi itu dia adalah satu benda yang diharuskan lah untuk kita memilikinya, untuk kita hidup bersamanya. InsyaAllah itu je kot. Okey, Alhamdulillah. Ada lagi? Prudential ada investment goal ke, Faris? Prudential investment goal.
Ada. Ada. Long, tapi kakak ini akak dengar yang kelas tu yang dia kata suka mengumpul ni adalah penyakit umat-umat yang terdahulu suka mengumpul harta. Sebab sepatutnya yang sepatutnya dilakukan ialah kita kumpul dan kita bagi. Kita kumpul dan kita bagi. Kan? Tapi kalau kita tengok ada hadis yang kata kalau kamu meninggalkan waris kamu, balik lu ingat masa urus kata Abah kan, kita berjumpa hadis ni. Kalau kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kaya, itu lebih baik Nabi kata daripada kamu meninggalkan dekat meminta-minta. Macam mana nak tinggal dalam keadaan kaya kalau kita tak ada simpan? Mana secara logik akalnya macam itulah. Jadi sebab kita kata Islam ni dia tak boleh ambil satu hadis dan implement satu hadis saja. Kalau kita tengok dalam Quran memang ada ancaman bagi orang yang menyimpan emas dan perak ni. Tapi dia kata allazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah. Fabashirhum bi'adzabin alim. Mana orang yang menyimpan emas dan perak ni dan tidak menginfakkan kepada jalan Allah. Jadi dia bukan semata-mata simpan. Tapi dia tak infak. Infak ni maksudnya ketika mana datang keperluan untuk infak dan ataupun kita panggil zakat tu sendirilah. Zakat tu sendiri daripada emas dan perak tak diberi, maka ketika itu dia termasuk dalam orang yang diancam oleh Allah SWT dengan api neraka tu lah. Allah Alam. Nak tambah sebab kadang-kadang hadis Nabi dia dipanggil apa? Kalam am tapi yuradu bihil khas. Maksudnya dia matan hadis Nabi tu kadang-kadang dia ataupun dia disebut secara general. Tapi sebenarnya daripada hadis tu dia nak sebut tentang beberapa perkara yang khusus. Jadi kalau kita nak faham sebuah hadis yang am tu, yang terlalu general tu, kita kena comparekan dengan hadis-hadis yang khusus lah, yang berkaitan. Contohnya pasal perkataan hilah. Perkataan hilah ni satu perkataan yang siapa yang kita panggil yang berhelah dalam beragama tu nanti Allah laknatkan kan. Tapi bila kita cek balik hadis-hadis Nabi, ada masa syariat memberi kita kelonggaran untuk kita berhelah dalam kita punya dalam kita punya amalan lah. Helah ni maksudnya kata kita dah tak tahu jumpa kita, tapi helah tu kena bersyarat. Tapi hadis tu ada satu hadis yang memang umum dia cerita pasal kalau kita berhelah dalam menguruskan urusan agama, maksudnya laknat Allah lah ke atasnya. Tapi bila kita faham, comparekan dengan hadis-hadis yang lain, sebenarnya syariat tu sendiri dia membenarkan helah dalam situasi-situasi tertentu. Contoh helah dia ialah antaranya ialah macam kalau orang tu tertalak isteri dengan talak bain, nak tak nak dia kena tunggu isteri dia kahwin dengan orang lain dulu baru dia boleh kahwin semula dengan isteri yang dia tertalak tu. Helah dekat sini, isteri tu boleh kahwin dengan orang lain, lepas tu orang tu lepaskan isteri tu, jadi isteri tu baru boleh kahwin dengan suami dia yang asal. Ada beberapa helah-helah yang lain lah, tapi yang masyru'ah. Helah masyru'ah, helah yang diterima oleh syarak. Walaupun ada hadis khusus pasal laknat orang ke atas orang yang berhelah dalam ibadat dia tu kan. Tapi hadis tu dia kena comparekan dengan hadis-hadis yang mengkhususkan hadis tersebut lah. Wallahu alam. Sebenarnya baru belajar tadi, ada kelas, dalam kelas. Mak ada cakap apa? Senyum je Tak tu. kata fresh lagi lah ilmu tu dapat kita. Ilmu yang baru belajar tadi. Jadi ilmu yang fresh sampai kat kita. Masih segar. Ilmu yang segar. Helah ni ada 3 aksam. Cik, tiba nak sambung kan? InsyaAllah.
Jadi dia sampai hadis yang tu je lah untuk malam ni. Hadis yang 3 hadis lah kan daripada bab 10. Betul mak. Okey, maknanya hadis yang akan datang ni kita ikut giliran yang akan minggu depan lah kan. Ada 5 lagi hadis dan bab 11 mujahadah. Ikut gilirannya minggu depan. Pokcik dan makcik. Bur sengaja tak baca hadis tu supaya bagi ni lah, bagi Pok Cik ada. Tapi kalau Ada. pun nak buat apa salahnya. Tak. Bur memang tak perasan lah. InsyaAllah. Jadi kalau mak rasa kalau bersetakat tu maka kita dekat setakat ni lah untuk minggu ni. Hadis yang ketiga ni. Ini hadis nombor 89 dari Ibu baca kan. InsyaAllah. Orang Ubud yang makan kurma tu. Jadi minggu depan Faris akan sambung hadis yang seterusnya. Boleh Faris? Boleh mak. Boleh, Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi mak rasa kalau dah tak ada apa yang nak dikongsikan dan tak ada apa lagi soal jawabnya, maka kita berhenti setakat ni lah insyaAllah. Kita tutup dulu usrah kita dan kemudian lepas tu kita boleh bincang-bincang secara santai-santai insyaAllah. Tutup dulu dengan membaca surah Al-As dan tasbih kifarah. Subhanallah.